Assalamualaikum dan hai semua. Saya Damia Wafia binti Effendi melaporkan untuk TV Pusat Sumber SK Patau-Patau. Setiap 5 tahun, rakyat diberikan mandat untuk menentukan siapakah bakal meneruskan negara melalui proses pilihan raya. Mari kita tanyakan Encik Mizal dari Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan mengenai proses ini. Baiklah, terima kasih kepada adik Damia dan juga daripada Pusat Sumber Sekolah SK Patau-Patau kerana sudi menjemput saya untuk membincangkan berkenaan dengan proses pilihan raya di Malaysia ini. Dan secara azalinya amalan demokrasi di Malaysia ini dilaksanakan berdasarkan dengan pengasingan kuasa dan amalan demokrasi. Dan melalui proses pilihan raya ada 4 elemen penting yang perlu diketengahkan untuk menentukan kerajaan dibentuk di Malaysia. Dan antara 4 elemen penting itu adalah yang pertama bahagian pilihan raya, yang keduanya adalah berkaitan dengan pendaftaran pemilih, yang ketiga adalah berkaitan dengan kelayakan calon, dan yang terakhir adalah melalui proses pilihan raya itu sendiri. Dan sebelum saya berbicara lebih lanjut, kita perlu mengetahui bahawasanya di Malaysia mengamalkan amalan demokrasi dan raja berperlembagaan. Dan di Malaysia ini kita melihat ada 3 badan perundangan, 3 badan yang menguruskan kerajaan persekutuan. 3 badan utama itu adalah badan perundangan ataupun legislatif, badan eksekutif iaitu pelaksana, dan badan ketiga ialah badan kehakiman. Ketiga-tiga badan ini merupakan salah satu faktor penting dalam memberi kebenaran kepada kerajaan untuk melaksanakan segala apa dasar-dasar dan juga penggubalan yang perlu dibuat untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita melihat kepada elemen yang kita ingin bincangkan pada hari ini, iaitu elemen pilihan raya. Ada yang pertamanya bahagian pilihan raya. Kita melihat kepada pusat pengiraan undi di negara Malaysia. Di negara kita ini terdapat 222 kerusi parlimen dan terdapat 576 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan ini adalah melibatkan daripada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk membentuk kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan pada secara dasarnya individu yang memenangi pilihan raya, majoriti parti mana yang memenangi pilihan raya akan membentuk kerajaan. Dan keduanya adalah persempadanan bahagian pilihan raya, di mana kajian daripada Suruhanjaya Pilihan Raya perlu melakukan kajian semula selama setiap 8 tahun untuk melihat kawasan-kawasan manakah yang dirasakan perlu dikaji atau adakah perlu ditambah dalam untuk kerusi di Dewan Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Dan seterusnya kita melihat kepada pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih ini amat penting kerana rakyat ini, individu ini ialah yang akan memilih wakil rakyat untuk menjadi wakil rakyat di kawasan mereka. Dan kita melihat kepada kelayakan pemilih itu. Bila melihat kepada kelayakan pemilih, secara dasarnya kita perlu melihat ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan mereka ini didaftarkan sebagai pemilih. Yang pertamanya adalah warga negara Malaysia. Yang kedua, berumur 18 tahun. Seperti yang kita ketahui, kerajaan telah meluluskan undang-undang bahawasanya umur 18 tahun dibolehkan untuk mengundi pada PRU ke-15 kali ini. Dan keduanya ialah semakan daftar pemilih. Individu-individu ataupun rakyat Malaysia perlu mendaftar di Suruhanjaya Pilihan Raya dan untuk dikategorikan sebagai pemilih semasa membuang undi nanti. Dan ini perlu kerana sekiranya kita tidak mendaftar di SPR, kita tidak layak untuk memilih.
Itu yang penting. Dan kita perlu melihat bahawa kelayakan ataupun syarat-syarat lain yang tidak membolehkan individu pemilih ini dijadikan sebagai pemilih untuk membuat undi nanti adalah di antaranya dikenakan hukuman penjara ataupun hukuman mati, ataupun masih dikenakan hukuman lebih daripada 12 bulan. Maksudnya lebih 12 bulan, lebih setahun, ada hukuman-hukuman yang dikenakan oleh mahkamah tidak layak untuk mengundi. Dan selain itu bukan warga ataupun kerakyatan asing. Dan seterusnya, kita kena melihat bahawa yang paling penting adalah orang itu adalah orang yang normal lah, bukan orang yang dikategorikan sebagai tidak siuman. Itu syarat-syarat dia. Dan seterusnya kita melihat kepada kelayakan calon. Kelayakan calon ni amat penting kerana mereka inilah yang akan dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat di suatu kawasan, tidak kira kawasan parlimen ataupun kawasan Dewan Undangan Negeri. Dan ia bagi calon-calon ini, dia bebas, dia boleh bertanding mewakili suatu parti dan ataupun mewakili calon bebas. Mana-mana yang dirasakan mereka adalah secara automatically-nya seorang yang dalam lingkungan parti itu, mereka layak untuk bertanding, ataupun mereka adalah individu yang bebas daripada mana-mana parti adalah layak untuk bertanding. Dan kelayakan calon ini kita kena melihat, ini amat perlu kerana seperti juga pendaftar sebagai pemilih, mereka perlu ada syarat-syarat untuk menjadi calon bagi pilihan raya yang diadakan. Di antaranya yang pertama, warga negara Malaysia dan bermastautin di negara ini. Yang keduanya, berumur 18 tahun. Dan yang ketiganya adalah sama juga, tidak hilang kelayakan untuk menjadi calon, seperti bukan seorang yang diklasifikasi sebagai kurang siuman, tidak bankrupt ataupun tidak muflis. Dan yang kemudiannya adalah perlu mengisytiharkan laporan perbelanjaan pilihan raya. Yang seterusnya adalah tidak dikenakan apa-apa tindakan ataupun hukuman daripada mahkamah selama tidak kurang 1 tahun, atau penjara kurang 1 tahun, ataupun denda tidak kurang daripada RM2,000. Dan perlulah warga negara Malaysia tidak mendapat kerakyatan daripada negara-negara lain. Itu adalah kelayakan calon-calon untuk yang bertanding nanti. Seterusnya adalah kita melihat kepada satu tempoh pilihan raya. Satu tempoh pilihan raya ini di mana Suruhanjaya pilihan raya, kita mengetahui Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri ini perlu diisi oleh calon-calon daripada wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat sendiri. Dan setiap 5 tahun pilihan raya perlu diadakan. Dan ataupun setelah pembubaran dibuat lebih awal. Maksudnya kes baru-baru ini kita melihat Perdana Menteri telah membubarkan parlimen dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong, makanya pembubaran parlimen telah dibuat. Setelah saja pembubaran dibuat, Suruhanjaya pilihan raya perlu membuat satu pilihan raya selepas 60 hari dari tarikh 60 hari pembubaran parlimen dibuat. Itu amat penting. Dan kita melihat kepada satu proses di mana tempoh pilihan raya ini adalah tempoh di mana rakyat memilih wakil rakyat mereka untuk menjadi pemimpin di kawasan mereka. Itu amat penting kerana sekiranya pemilihan yang dibuat berdasarkan kepada individu semata-mata, kita melihat ini adalah salah satu faktor yang kita perlu elakkan, kerana kerajaan yang akan memerintah adalah kerajaan yang boleh membela nasib rakyat. Dan seterusnya kita melihat kepada proses paling penting adalah proses pilihan raya itu, ya. Proses pilihan raya di mana ia bermula dengan pengeluaran writ pilihan raya oleh SPR kepada pegawai pengurus. Maksudnya di sini di setiap kawasan pilihan raya itu ada pegawai pengurus, dan SPR akan mengeluarkan notis writ kepada pegawai pengurus. Dan
di samping mengeluarkan break notice itu, ditentukan tarikh-tarikh penting dalam menentukan bilakah hari penamaan calon dan juga hari mengundi. Kita melihat hari penamaan calon ini amat penting kerana pada hari penamaan calon, pencadang, penyokong ataupun di antara tiga individu ini perlu mengemukakan kertas pencalonan kepada pegawai pengurus pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Itu adalah waktu yang telah ditetapkan oleh SPR. Dan pada pukul 10 pagi hingga 11 pagi, SPR akan meneliti untuk melihat sekiranya ada bantahan ataupun sebagainya. Dan barulah SPR akan mengumumkan secara rasmi yang calon tersebut layak bertanding dalam kerusi yang mereka duduki untuk bertanding pada pilihan raya tersebut. Dan seterusnya kita melihat kepada wang pertaruhan. Wang pertaruhan ataupun digelar sebagai deposit ini adalah di bawah satu undang-undang pilihan raya, di mana ia termasuk dalam Perlembagaan Persekutuan Akta Pilihan Raya 1958. Dan ini penting kerana di kawasan Dewan Rakyat ataupun Parlimen, deposit daripada calon yang akan bertanding perlu meletakkan wang sebanyak RM10,000. Dan bagi kerusi Dewan Undangan Negeri perlu meletakkan deposit sebanyak RM5,000. Dan selain itu, wang kempen juga perlu diberikan sebanyak RM5,000 untuk Parlimen dan RM3,000 untuk DUN. Kerana sekiranya calon-calon yang bertanding ini gagal mendapat undi 1/8 daripada pilihan yang dibuat, maka mereka akan hilang wang deposit. Okey, seterusnya kita melihat kepada penggunaan simbol. Simbol ni melibatkan kepada simbol parti. Maksudnya calon boleh bertanding atas satu parti yang telah ditetapkan oleh ketua parti berkenaan, dan simbol itu akan digunakan untuk diletakkan di kertas-kertas undi. Begitu juga dengan calon bebas, mereka boleh memilih simbol-simbol yang telah ditetapkan oleh SPR. Sama juga, mereka ini perlu kerana meletakkan simbol itu untuk di kertas-kertas undi nanti semasa pilihan raya. Dan seterusnya kita melihat kepada kempen. Kita melihat setelah penamaan calon dibuat, tarikh mengundi bila, dan kempen perlu dilaksanakan untuk meraih undi daripada rakyat. Dan semestinya SPR telah menetapkan undang-undang atau peraturan, iaitu setiap calon yang bertanding perlu mematuhi Akta Pilihan Raya 1958 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dan di mana di sini sekiranya mana-mana parti yang telah melanggar peraturan ini akan dikenakan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dan disebabkan dengan itu, di setiap pusat mengundi, di pegawai pengurus akan melantik satu jawatan kuasa untuk memantau, khususnya daripada PDRM dan daripada pihak berkuasa tempatan itu sendiri, dan setiap wakil daripada parti, di mana PDRM dan pihak berkuasa ini akan memantau bahan-bahan kempen, akan memantau bahan-bahan ceramah, dan akan memantau perhimpunan yang dibuat oleh setiap parti supaya ianya tidak dilanggar oleh setiap calon yang bertanding. Dan semestinya kita melihat pada hari pengundian. Hari pengundian adalah hari penentuan nasib kepada calon-calon parti yang akan bertanding. Adakah dia akan menang ataupun adakah dia akan tewas. Dan pada hari pengundian, pihak SPR akan mengeluarkan satu notis di mana ianya meliputi tarikh mengundi, lokasi tempat mengundi, waktu mengundi, dan juga lokasi jumlah pengiraan dan jumlah penjumlahan undi. Dan ini akan ditetapkan oleh SPR, di mana setelah saja selesai proses pengiraan dan penjumlahan undi itu, calon yang memenangi ataupun majoriti dia lebih akan layak untuk digelar sebagai wakil rakyat di suatu kawasan parlimen ataupun kawasan Dewan Undangan Negeri. Dan itu adalah sedikit berkenaan dengan proses pilihan raya.
yang berlaku di Malaysia, dan kita melihat bahawa amalan demokrasi yang dilaksanakan oleh Malaysia ini mengamalkan dua unsur, iaitu unsur tradisional dan juga unsur moden. Unsur tradisional di mana kita melihat raja sebagai warisan sosiopolitik kepada masyarakat Melayu, dan keduanya adalah unsur moden yang menggunakan model Westminster England, di mana kedua-dua unsur ini digabungkan untuk mengimbangi sosiopolitik, di mana kepelbagaian budaya agama bangsa dan juga budaya dan adat resam di Malaysia itu sendiri mengambil kira faktor bahawasanya amalan demokrasi di Malaysia ini adalah amalan yang terbaik untuk dijadikan sebagai panduan dalam membentuk kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Itu sahaja. Itu sahaja dari saya, Damia Wafia, melaporkan untuk TV Pusat Sumber SK Patau Patau. Jangan lupa mengundi ya. Bye!